الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan para tamu sekalian, jadi kita bertemu lagi dalam kuliah maghrib. Jadi insyaAllah malam ni saya bawa kitab lain lah tuan. Hadis 40 dah habis. Itu pun lebih 42 dah kan. Jadi saya tengok-tengok, saya nak bawa kitab ni lah. Kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin, jalan para abid, jalan para abid, orang yang beribadah. Imam Ghazali rahimahullah. Ini lebih kitab tasawuf lah tuan. Jadi dia lebih kepada membincangkan beberapa aqabah, cabaran-cabaran, apalagi kesan-kesan apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam rukun ihsan, rukun ihsan tu, bila Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal ihsan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu innahu yaraka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ihsan itu ialah kamu sembah, beribadah Allah Taala seolah-olah kamu melihatnya. Jika tidak, Allah melihat. Begitulah muraqabah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ala kulli hal, sebenarnya sebelum kita buka kitab ni, biasanya kita akan buka kitab Penawar Bagi Hati. Biasanya itulah. Saya percaya surau ni ada kitab tu, ya, Penawar Bagi Hati. Dia punya atas tekatannya tu kita bacalah kitab Minhajul Abidin. Kita pun rasa dalam kuliah-kuliah yang ada di surau ini ada belajar berkaitan dengan tauhid. Alhamdulillah, lepas itu tauhid iman deh. Ada juga belajar berkaitan dengan firqah, bab pelaksanaan. Yang ini bab pelaksanaan hatinya. Ya, sebab kita ibadah kepada Allah Taala ni macam-macam cabaran, macam-macam dugaan, macam-macam ujian yang Allah berikan kita sebagai hamba. Ya, kita pun abid, seorang hamba. Kita beribadah kepada Allah Taala. Kita beribadah kepada Allah Taala, bagi Allah Taala tak ada kesan apa, sebab kita laksanakan perintah. Ya. Tapi kalau kita tak laksanakan, kita yang ada masalah. Kesannya pada kita. Begitulah keadaannya. Jadi insyaAllah saya mulakan kitab ni lah. Baik, sama-sama kita mulakan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya mulakan dengan kata-kata penterjemah kitab ni lah. Kitab ni asal kitabnya tu berbahasa Arab. Jadi terjemahkan sambil kitab ni lah daripada Ustaz Haji Ali bin Qudud. Okay. Saya mulakan dari mukadimah kenapa kita perlu bincang lah kitab ni. Okay. Panjang ni tuan, lama jugalah, tak tahu berapa tahun lagi. Itu dah tahun lah. Ini dia tak ada hadis. Ada hadis dimasukkan kisah-kisah macam mana keadaannya, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam limpahan anugerah dan keridhaan Allah yang dipohon untuk para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, para ulama, para aulia, para mujahidin, para syuhada, para imam, para salihin yang menunjuk yang menurut jejak langkah mereka yang baik hingga hari akhirat. Kitalah kita mohon Allah Ta'ala agar kita ini mengikut apa yang kita sebut tadi itulah. Ya, maksudnya ikut Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'innya, para tabi'at tabi'innya, para walinya, mujahid fi sabilillah, orang-orang saleh. Kita nak dapatkan panduan itulah. Keampunan dan kurniaan taufik dan hidayah. Kita dah bincang berkaitan dengan taufik dan hidayah, dua-dua ni penting. Tapi yang paling penting ialah taufik tu. Hidayah penting, taufik lagi penting tuan-tuan. Taufik ni ialah Allah terus menentukan terhadap kita. Kita dah dapat dah hidayah datang masjid surau. Allah bagi taufik lagi, iaitu apa? Ilmunya. Begitulah. Taufik dan hidayah. Allah bagi hidayah dah bangun malam. Tapi Allah bagi taufik ni untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini hidayah Allah Taala yang tadarru', ya. Ini kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala untuk segala-galanya, ya. Untuk diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Kita tunduk kepada Allah Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Terjemahkan kitab Minhajul Abidin ini, sebuah kitab tentang panduan ibadah dan ilmu tasawuf. Panduan ibadah, ibadah zahir muamalah lah, hukum fiqh. Tapi ibadah batinnya, ibadah dalamannya ni, ini ilmu tasawuf lah, ya. Contohnya kita ibadah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita solat, ya. Jadi suruh zahirnya kita takbiratul ihram beserta dengan niat, ya. Tapi secara batinnya kita nak pilih apa tuan-tuan dalam ibadah kita ni, sama ada jalal Allah Ta'ala ataupun jamal Allah Ta'ala. Allahu Akbar, dan kita nak lihat pada keagungan Allah ke atau kasih sayang Allah. Berpilihan ni tuan nak mana? Begitu, ya. Kita sembah kepada Allah Ta'ala, tapi mana yang muyul lebih begitu? Kalau kita rasa Allah Maha Hebat, bila jalal Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala. Kalau kita rasa Allah ni kekasih, jamal Allah Ta'ala, ya. Asyik kita dalam ibadah Ta'ala. Mana ini dikarang oleh seorang ulama yang terkenal, iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi buku asal ini dalam bahasa Arab, ya, diterjemahkan dalam bahasa Melayu lah untuk kita faham. Yang dihuraikan secara tersurat dan tersirat oleh kitab ini. Dalam kitab ini berpandukan kepada syarah oleh Syekh Dahlan Al-Qadiri dalam kitabnya Sirajul Talibin. Mana dia syarah kita asal, kitab matan ini kitab yang umum, tapi disyarahkan oleh Syekh Dahlan Al-Qadiri yang telah menerang dan menguraikan kandungan kitab Minhajul Abidin. Sebenarnya kitab Minhajul Abidin ini telah lama dikenali oleh masyarakat Melayu, itulah Nusantara ni, yang belajar dan mutalaah kitab ini di pondok-pondok dan madrasah-madrasah. Biasanya kalau siapa yang masuk pondok, madrasah, diajarkan kitab ini. Biasanya asas kita belajar ni kitab Al-Alim Ta'alim, kita belajar guru dan murid, itu kan. Atau kita ini juga diajar, ya. Ataupun yang menadah kitab belajar di surau atau di masjid, sama ada daripada nas asal dalam bahasa Arab ataupun kitab yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Antara yang terjemah kitab ini ialah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah. Maksudnya sesuai dengan untuk orang Nusantara yang baik faham, ya. Tetapi terjemahan beliau hanya semata-mata terjemahan tanpa apa-apa syarah. Perlukan disyarah, ya.
yang kadang-kadang di setengah-setengah tempat sukar difahami kecuali rujuk kembali pada nas asal Arabnya. Jadi kita kena fahamlah maksudnya kitab ini tuliskan oleh Imam Ghazali. Kemudian kita kena lihat pula suasana zaman Imam Ghazali itu pada zaman Abbasiyah, dalam keadaan orang berhujah menggunakan akal untuk mengenal Tuhan itu, ya. Jadi banyak perkara-perkara yang berhujah ini untuk orang menggunakan akal ataupun mantik. Dan juga banyak dorongan-dorongan daripada luar, cabaran-cabaran luar, terutamanya negara-negara Islam yang dibuka, yang bukan tanah Arab. Dia punya budaya-budaya yang masuk sekali bersama dia ketika dia masuk Islam. Jadi perkara ini berlaku pada zaman itu. Namun terjemahan beliau telah banyak membantu dalam memudahkan usaha terjemahan ini. Semoga Allah memurniakan kepada beliau, siapa ini? Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, saham pahala yang besar daripada kitab terjemahanku ini. Ini orang dulu di karang kitab. Oleh karang kitab tu dibaca dari satu generasi ke satu generasi. Ini kelebihan mereka lah. Orang hari ini buat TikTok akan dilihat oleh satu generasi ke satu generasi. Itulah dia tengok kepada apa tuan-tuan, pada keadaan suasana. Hari ini orang tak suka baca kitab, dia tak tahu kenapa. Dia suka tengok visual. Murid sekarang murid visual. Visual maksudnya apa? Nakkan gambar, video, baru faham. Begitu. Dulu kita nak ada kitab satu, catat dan sebagainya. Tapi hari ini susah. Ini pembelajaran interaktif lah gitu. Tak apalah. Terjemahan yang dibuat ini berlainan sedikit sifatnya dengan terjemahan beliau rahimahullah. Kerana dalam terjemahan ini disertakan syarah atau penerangan yang letakkan dalam kurungan bagi menerangkan pengertian asal nas. Sebab ada perkataan istilah tertentu yang kita belum tahu. Supaya menjadi jelas dan mudah difahami, perpadukan syarahan yang dibuat oleh Syekh Dahlan Al-Qadiri dan juga kefahaman di sini. Di samping itu juga disertakan nota kaki. Dalam kitab ini juga disertakan nota kaki. Nota kaki membincangkan dalam kitab ini masalah takfir contohnya. Pengkafiran, takfir. Masalah zuhud dan dunia. Apa kefahaman kita tentang zuhud? Menuntut dunia itu apa? Apa isu berkaitan dengan uzlah? Ini bersendirian. Godaan iblis terhadap Adam dan Hawa. Yang kita tahu lah. Sejak daripada Adam ni, iblis dah goda dah anak Adam dan sebagainya sampailah hari kiamat nanti. Begitu juga kisah Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ni merupakan seorang hidup pada zaman Nabi Musa yang dianugerahkan apa istilahnya, Ismullah Al-Azam. Ismullah Al-Azam maksudnya kita baca dengan doa tu mustajab doa kita terus. Ismullah Al-Azam. Ada kisahnya, kisah Qabil dengan Habil dan sebagainya. Jadi beberapa tujuan dalam terjemahan kitab ini atau pembelajaran kitab ini, Minhajul Abidin. Yang pertama, memberi sedikit sumbangan membantu para pelajar bahasa Arab. Ini yang alhamdulillah siapa nak belajar bahasa Arab dah. Meningkatkan kemampuan mereka memahami, menguasai bahasa agama mereka, di samping memberi kefahaman tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Perlunya ilmu ni untuk kita lebih mendalami, memahami sifat Allah Ta'ala. Rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Apa kedudukan kita dalam ibadah kita? Adakah sama ketika kita mula-mula belajar dulu? Kita belajar bab solat, bab puasa, bab zakat, bab haji. Jadi mula-mula belajar berkaitan dengan rukun. Itu pun laksana, selesai. Setelah itu kena tambah satu lagi, iaitu mendalami, memahami dari sudut tasawufnya. Sampai kita faham betul-betul tentang ibadah kita.
Diharapkan selain daripada dapat memahami isi kandungan kitab itu, dapat juga perintis jalan untuk mereka mempelajari dan memahami kitab-kitab yang lain seumpamanya. Banyak kitab-kitab lain lah. Justru itu menyertakan nas asal kitab memudahkan untuk menyimak kembali makna perkataan. Dalam kitab ni dia ada dua tuan-tuan. Satu bahasa Melayu, satu nas asal. Saya kalau tak faham, saya cek nas asal dalam bahasa Arab tu. Sebab ada istilah-istilah tertentu dalam bahasa Arab yang kena faham. Tapi dalam ni, dalam bahasa Melayu tak apa. Terjemahan secara kebanyakan dibuat lebih berbentuk lafaz. Terjemahan lafaz, perkataan demi perkataan. Kemudian para pembaca tidak mengetahui bahasa Arab dapat merasai keaslian uslub, gaya bahasa Arab yang berlainan dengan bahasa mereka lah, bahasa kita lah. Bila diterjemahkan lain. Sebab dalam Quran juga ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Bila ayat muhkamat ni faham dah, pun kadang-kadang tak berapa nak faham. Sebab apa? Perlukan hadis-hadis untuk menguraikannya. Itu ayat-ayat muhkamat. Hukum puasa contoh, rukun puasa. Sekarang ni ada jemaah kita dah pergi haji, maknanya rukun haji, wajib haji, apa lagi, syarat sah haji, ada juga kadang-kadang masih tak faham lagi berkaitan dengan haji tamattu, haji qiran, ifrad dan sebagainya lah. Ada juga tanya, kenapa Malaysia buat tamattu? Kenapa buat tamattu? Tamattu tu apa? Dia tak tahu mula-mula dulu. Bila pergi haji, dia niat sekali umrah dan haji sekali. Kata buat apa? Buat tamattu. Tapi kenapa niat haji dan umrah sekali? Kata entahlah. Bila entahlah ni rosak ibadah. Rosaklah ibadah. Kata nak buat tamattu, buatlah umrah dulu. Lepas tu niat haji dalam Mekah. Dalam Mekah. Begitulah kaedahnya. Lebih bayarlah dam seekor kambing. Kambing pula harga makin mahal pula kan. Dia naik. Begitulah. Jadi itu kaedahnya. Mana kena faham dalam ibadah. Tapi apa tasawufnya di sebalik ibadah haji itu? Faham diri Allah Ta'ala. Walaupun ibadah, banyak ibadah lebih kepada pergerakan, ibadah badan, ibadah harta, itu. Jadi lebih kepada mengharapkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dapat rezeki banyak makan tu makan lah. Dekat wukuf tu banyak makan lah. Bila lupa ibadah Allah Ta'ala. Sementara itu untuk ahli dalam bahasa Arab dapat mengesan kesilapan terjemahan ataupun kesalahan maksud yang menyeleweng daripada dikehendaki oleh nas asal. Nas maksudnya asal kataan dalam bahasa Arab. Untuk dibetulkan ataupun dapat ungkapan terjemahan yang kabur, tidak jelas atau sukar difahami, bolehlah mereka mengertikan bahasa Arab merujuk kembali pada nas asal yang lebih difahami sendiri dan lebih jelas. Ialah kitab-kitab agama ni tuan-tuan, lebih baik siapa yang faham bahasa Arab dilihat pada nas asal. Bila lihat nas asal pula, kena lihat dia punya ilmu di bidang itu, ilmu bidang. Kalau tidak, dia lain maksudnya. Sebagai contoh, dalam kitab Al-Farqu Baina Firaq oleh Imam Al-Baghdadi, cabang tauhid lah, dia ada dalam tu 8 golongan ahli sunnah wal jamaah. Antaranya panggil ahli tauhid. Ahli tauhid ni dia tidak menta'atilkan Allah Ta'ala. Jadi kita dalam bahasa Arab kita ta'atil ni, aqala ni, kalau ikut dalam buku-buku sekolah-sekolah tu macam Otlah ni rehat kan. Apa lagi? Cuti. Tapi sebenarnya ikut terjemahan tafsiran yang tepat,
ketika zaman itu digunakan bahasa itu, iaitu memisahkan antara zat dan sifat Allah Ta'ala. Ini yang golongan yang berlaku pada zaman Imam Ghazali, golongan Mu'tazilah yang memisahkan di antara zat dengan sifat. Allah hanya zat sahaja, tak ada sifat. Kita ahli sunnah wal jamaah ada zat, ada sifat. Zat dan sifat Allah tidak menyerupai zat dan sifat manusia, berbeza, ya. Takkan sama pun, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Takkan sama. Adanya Allah Ta'ala baru adanya makhluk, ya. La ilaha illallah, ya. Dia punya ta'alluq itu, kaitannya itu. Kalau tak adanya Allah Ta'ala, takkan ada makhluk. Tak adanya Allah Ta'ala, kita tak mampu apa-apa. Maksudnya seserah Allah Ta'ala, gitu, ya. Itu sebab belajar tauhid difaham. Bila mana beribadah digabung pula dengan tasawuf, dia akan rasa rendah diri dia, tak akan rasa bangga, tak akan rasa apa-apa, tak ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya, tak ada usaha kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu antara zikir Rasulullah SAW. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Menunjukkan maqam kita di bawah. Kedudukan kita ini makhluk, bukan Tuhan, bukan segala-galanya, makhluk. Faham? Baik. Perkara yang kedua dalam terjemahan kitab Minhajul Abidin ini ialah menjadi panduan dalam urusan ibadah yang merupakan kerja akhirat. Tuan-tuan, ibadah kita kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Sebenarnya ada kaitan dengan akhirat kita. Akhirat ni dah tak ada amal dah, kan? Tapi kesan itu ke akhirat. Kesan itu alam barzah. Contoh yang suka baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Kalau kita baca tafsiran surah Al-Mulk tu, pokoknya surah Al-Mulk tu para ulama ada menyatakan dia sebagai surah pelindung. Surah yang dapat melindung seorang yang bacanya itu daripada azab kubur. Bagian kita tafsir lah, tuan, begitu. Begitu juga dalam ibadah. Panduan dalam urusan ibadah yang merupakan kerja akhirat. Ibadah Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Semua kena Allah Ta'ala. Dan juga kewajipan yang mesti ditunaikan oleh seorang yang mukallaf. Wajib, wajiban, sebab tu ilmu ni kena belajar, kira wajib. Ada yang kata, apa hukum belajar ilmu tasawuf ni? Saya kata wajib. Sebab apa? Bila ditinggalkan ilmu ni, kita akan jadi tak tentu keadaannya. Kita sembah Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang dengan ancaman-ancaman yang ada, kita akan merasa riak pula. Jadi belajar ilmu ni, tidak boleh riak dalam ibadah. Ya. Apa kedudukan kita bila dapat nikmat? Syukur. Itu kedudukan makhluk. Syukur, wajib syukur. Ya. Apa kedudukan kita bila kita ditimpa musibah? Sabar. Sabar. Ya. Dalam solat kita ada rojak dan khauf dari ibadah. Rojak dan khauf. Rojak itu apa? Harapan, ya Allah, terimalah ibadahku ya Allah. Terimalah ibadahku ya Allah. Khauf, takut kalau ibadah tak diterima, kosong, muflis hari akhirat. Solat lama hari akhirat, panggil kita untuk dihitung, tak ada apa-apa, kosong, takut kita. Ya. Perkara khauf dan rojak itu juga membawa kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan kasihkan Allah Ta'ala dan membesarkan Allah SWT. Jadi wajib seorang mukallaf untuk mempelajari. Jadi kitab Minhajul Abidin ini adalah hasil ijtihad. Ijtihad, tuan-tuan, ya. Dan pemikiran yang mendalam dari seorang tokoh ulama yang berwibawa, lagi masyhur, diakui oleh para ulama lain. Ya. Ijtihad dia. Ya. Orang-orang alim ni ada pandangan dia. Ada pandangan dia. Contoh para sahabat. Mu'az bin Jabal diutuskan oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Lalu ditanya oleh Rasulullah, dengan apa kamu akan hukum? Dengan kitab Allah. Rasulullah tanya, jika kamu tidak dapatinya dalam kitab Allah, bagaimana
Jadi Muaz mengatakan dengan sunnah Rasul, dengan sunnah. Lalu ditanya lagi, jika bagaimana tidak kamu dapati dalam sunnahku? Lalu Muaz kata, ijtihad, ra'i ijtihad. Ini ijtihad. Kata Allah berikan kelebihan pada orang-orang alim ini ijtihad. Bukan mimpi tiba-tiba je kan. Tak. Tiba-tiba mimpi je macam orang Hindu kan. Mimpi je buat kuil tepi jalan. Tu dia jadi kuil. Lama-lama besar. Tempat saya ada satu surau tu di desa Makonta. Adalah orang Hindu ni, dia buat kerja situ. Tiba-tiba bawah pokok dah ada kuil kecil. Muncul kuil kecil tu. Dah ada limau, dah ada macam-macam lah. Ini kata tak boleh jadi kan, biarkan ni. Esok jadi kuil besar. Tengoklah area banginya. Macam kuil, semua tepi simpang. Tepi simpang. Kenapa tepi simpang? Allah malam, dia tanya saya lah, kita tahu. Kau mimpi tepi simpang? Adalah kisah ya. Ini ijtihad para ulama begitulah. Beliau menulis berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan amalan-amalan para salaf yang saleh. Itu ya. Kandungan kitab ini menerangkan panduan tentang jalan yang wajib dilalui oleh seorang yang mahu beribadah dengan sempurna. Ini akan dilalui. Apa antaranya? Teman-teman kita lihat kitab ini banyak. Antaranya ialah aqabah yang pertama, cabaran yang pertama, iaitu ilmu. Jadi bila ibadah ni, kita mesti lalui ilmu dulu. Belajar cari ibadah tu. Adab-adabnya, apa lagi, perbincangan ilmu dan tahap-tahapnya, bagaimana berilmu tanpa guru pula, macam-macam. Itu baru utama tu. Dalam ibadah, nak lalu ibadah ada ilmu. Kemudian kita pergi pada aqabah taubah pula. Dalam ibadah kena taubat. Sebab itu sebelum kita usolli itu istighfar dulu kan. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita ni berdosa lah, banyak dosa. Banyak dosa. Taubat pula, taubat nasuha, sungguh-sungguh. Kemudian bila ibadah lagi ada juga banyak penghalang-penghalangnya. Korban penghalangnya, iaitu antaranya dunia penghalang pada ibadah. Ramai orang hari ini tidak ibadah sebab dunia. Contoh dia tak nak solat. Dia kata solat yang penting hati baik. Tak solat tak apa, yang penting hati baik. Ini bukan kisah Robin Hood. Ambil harta orang, curi, bagi sedekah orang lain, bagi miskin. Contohnya. Jadi antara perkara tu, bukan isu hati baik, tak solat tak. Kita kena tahu apa yang betul, apa yang benar. Dia kata betul, tapi benarnya apa? Mungkin dia akal dia kata baik tak solat tak. Tapi apa beza di antara orang yang solat tak solat, antara orang kufur dan orang muslim? Banyak lagi lah antaranya. Selain itu, ia mengandungi 3 ilmu menjadi asas kitabnya, yang menjadi tunjang dan teras kepada kesempurnaan dan kesahihan ibadah seseorang. 3 asas, iaitu ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. 3. Ilmu tauhid, pegangan asas kita mengenal Allah Ta'ala. Kita sembah siapa? Kita sembah Allah. Kita sembah siapa? Kita sembah Allah. Jadi bagaimana orang yang beribadah tetapi tidak mengenal Allah? Susah itu tuan. Dia kata sembah Allah, sembahyang, solat, tapi kenal tak Allah Ta'ala? Macam-macam kenal gitulah. Tak boleh gitu. Kena kenal sungguh-sungguh Allah Ta'ala. Bagaimana nak kenal Allah Ta'ala? Melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kenal Allah Ta'ala. Melalui apa? Alam yang ditanda wujudan Allah Ta'ala. Itu ilmu tauhid lah.
Melalui apa? Melalui beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan perkara-perkara ghaib disebut dalam Quran dan sebagainya. Dan qada-qadar Allah SWT. Kemudian baru masuk ilmu fiqh, belajar macam mana cara nak ibadah. Kita kata yakin Allah sebagai Tuhan, kemudian kena tahulah macam mana cara nak sembah Tuhan, macam mana nak ibadah tu. Ada berbagai lah, ya, ada solat, ada zakat, puasanya, ada haji dan sebagainya. Yang ketiga, iaitu ilmu tasawuf, ilmu dalaman, keyakinan kita, sifat kita, redha kita dan sebagainya. Ini paling banyak diuji, ya. Keikhlasan kita. Nanti Allah akan pandang orang yang ikhlas dalam ibadah. Beribadah tanpa panduan dan tanpa pelan diibaratkan sebagai seorang nahkoda kapal yang berlayar tanpa kompas. Tak tahu ke mana dia pergi. Apa angin tiup tu dah di jalan, ya. Tanpa ilmu, tanpa panduan dalam ibadah ini ibarat nahkoda kapal yang berlayar tanpa kompas, ya. Tak ada. Dan pedoman yang memungkinkan menempuh kesukaran dan padah yang sangat buruk, tak tahu pergi mana. Ibarat itulah tamthil dia. Seorang yang ibadah sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab ini mesti melalui 7 aqabah, 7 laluan mesti ada, ya. Cabaran-cabaran 7 pada mesti ada, iaitu aqabah ilmu. Mesti berilmu dulu sambil ibadah, wajib, ya. Apa ilmu ibadah? Fahamlah ilmu, ya, pelaksanaan. Yang kedua aqabah taubah. Sebelum ibadah kena bertaubat kepada Allah Ta'ala, taubat nasuha. Yang ketiga aqabah penghalang, antara yang dunia. Nak ibadahnya susah, nak apa yang halang ni? Dunia, ya. Apa yang halang lagi? Macam-macam lah tuan, ya. Kalau kitab ni macam-macam lah yang disebut. Makhluk, manusia tu, manusia penghalang, ya. Apa ibadah yang penghalang? Syaitan. Ini kerja dia lah, kerja dia. Apa lagi penghalang? Hawa nafsu, hawa nafsu. Ada penghalang-penghalang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya al-aqabah kedatangan gangguan-gangguan rintangan. Ada je, ya, susah nak buat, rasa malas lah. Rintangan-rintangan dia lah, ya. Nak buat dulu. Nak ibadah masa ni lah, nak minta susu, contoh dulu lah. Sekarang tak ada dah, sebab soal pokok atuk-atuk yang lain cucu, masa ni lah pula kan. Itulah. Kemudian aqabah pendorong, yang mendorong kita buat ibadah apa yang suka, ya. Dan aqabah perosak, ni yang merosakkan ibadah kita apa? Antaranya riya, ujub, ya, antaranya. Dan terakhir aqabah puji dan syukur. Ini antara aqabah puji Allah Ta'ala, syukur Allah Ta'ala. Sebenarnya 7 aqabah yang disebut ini oleh beliau bukan semata-mata boleh digunakan dalam kerja-kerja ibadah untuk akhirat saja, ya. Malahan ia juga boleh digunakan pakai dalam kerja-kerja keduniaan. Contoh ilmu, bab keduniaan, kita mencari nafkah contohnya, perlu juga ilmu. Bukan setakat akhirat je, dunia pun kenakan ilmu. Itulah contohnya. Dikatakan begitu kerana semua aqabah-aqabah itu terpaksa dilalui, mesti lalui. Sebab kita dalam dunia ni lalu itu, kecuali kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, habislah, ya. Tu mesti dilalui, direntasi dan dihayati dalam kerja-kerja harian kita. Umpamanya semua kita mengajarkan perniagaan, bagi contoh, maka kita memerlukan kepada ilmu perniagaan, ilmu juga, ya. Kemudian kita memerlukan kepada konsep taubat yang membersihkan diri daripada sifat-sifat buruk dalam perniagaan, antara khianat, penipu dalam perniagaan, mungkar janji dan sebagainya, dan segala-gala perangai yang keji
agar pelanggan kita meyakini dan percaya pada kita. Dia orang niaga lah. Ya. Ini contoh diberikan dalam perniagaan. Taubat, ini tak nak buat perkara tipu pelanggan, scam pelanggan. Ini orang scam ni, macam suruh barang pelik. Dalam perniagaan lain juga memang ada halangan dan gangguan yang perlu diatasi, seperti ketiadaan modal. Itu contohnya halangan-halangan. Jadi halangan dunia adalah akhirat. Tapi dalam perniagaan contohnya ketiadaan modal, tak ada modal nak berniaga. Ataupun perniagaan kita disabotaj oleh musuh yang mendengkikan kita. Sabotaj yang macam-macam lah. Tapi hari ini ramai juga yang guna sihir tu. Niaga ni tahu lah, pakar-pakar lah orang niaga ni. Orang niaga sebelah nasi lemak, sebelah buka nasi lemak juga. Inilah. Tapi jangan guna mensyirikkan Allah Ta'ala. Kerja dunia juga perlu kepada dorongan bagi meningkatkan prestasi kerja dan motivasi. Umpamanya dengan mengenangkan keuntungan yang akan diperoleh dari kerja-kerja yang kita lakukan. Selain itu, kerja-kerja kita tidak sunyi daripada dirosakkan oleh perosak-perosak. Kiranya kita tidak berhati-hati atau alpa atau lalai dalam perniagaan. Dan ibadah itu juga lah tuan-tuan ya. Ada juga kalau tak hati-hati rosak kita punya ibadah. Seorang peniaga boleh jadi muflis dan apa kiranya dia boros berbelanja dari keuntungan yang diperoleh. Ini boros peniaga dari muflis. Itu muflis dunia. Muflis akhirat. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tanya, "Mal muflis?" Apa itu muflis? Sahabat menjawab, tak ada dirham, tak ada dinar. Tak ada dinar, tak ada dirham. Tak ada duit lah. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, muflisnya umatku di hari akhirat ialah orang itu solat, orang itu puasa, orang itu zakat, orang itu haji, buat ibadah. Tetapi dia mengeji orang ini, mengutuk orang ini, menganiaya orang ini, mencederakan orang ini, membunuh orang ini. Dan akhirnya pahalanya itu berikan pada yang lain. Pada tadi habis pahala, diambil pula dosa orang yang dianiaya itu bagi pada dia. Dan akhirnya mereka bila dah tak ada apa-apa, maka dicampakkan dalam api neraka. Nauzubillah. Itulah muflis akhirat. Nauzubillah. Seperti kita belajar hadis 40, hadis antara hadis-hadis yang menyatakan Rasulullah menyatakan jaga lidah, jaga tangan, ya. Sejahtera bagi orang Islam pada lidah dan tangannya. Lidah ni mengumpat, aniaya, fitnah sebagainya. Tangan tidak menzalimi, aniaya dan sebagainya. Itulah. Itu fitnah ataupun boros atau muflis di akhirat. Kalau muflis di dunia ni boleh hidup lagi kan. Dan muflis di akhirat ni tak ada apa dah. Dan akhirnya pekerja atau peniaga tadi akan bersyukur dan memuji Allah setelah kerja-kerjanya berjaya dengan baik, kerana dia mengatasi akabah-akabah tadi dengan wajarnya. Bila dah berjaya, dia akan apa? Puji Allah Ta'ala, rasa syukur Allah Ta'ala. Ini orang berjaya. Jadi ibadah kita yang disebut oleh Imam Ghazali itulah 7 cabarannya. Dan akhir sekali setelah selesai kita melalui 7 cabaran ni, akhirnya kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala dan memuji Allah Ta'ala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Mulk, Allah puji dirinya sendiri. Dan atas pujian itu juga, ayat yang kedua, Allah nak lihat mana yang lebih baik amalannya. Allah ciptakan kematian dan kehidupan ini. Allah menghidupkan, Allah matikan. Nak lihat mana yang lebih baik amalannya. Jadi nak mencapai amalan baik itu, Imam Ghazali katakan kena tempuh 7 akabah. Ini yang kita bincangkan nanti, 7 akabah. Ya. Kadang-kadang betul kita dah lalui, cuma kita tak perasan. Jadi nak cara atasi itu. Ya. Sebab itu selalu diperingatkan lah untuk diri saya dan diri tuan sekalian.
Justru itu jelaslah bahawa kerja-kerja dunia juga ada persamaan dengan kerja-kerja akhirat, dan kemestinya merentasi aqabah-aqabah itu, cabaran-cabaran itu yang dilalui itu. Oleh itu, fahamlah kita bahawa kitab Minhajul Abidin mempunyai serampang dua mata yang boleh memberi panduan pada kerja akhirat dan juga kerja dunia. Jadi apa yang disebut nanti juga ada juga kaitan dengan kerja akhirat, kerja dunia. Tetapi yang paling penting ibadah kita kepada Allah Ta'ala akhirat. Itu perkara yang kedua. Baik, perkara yang ketiga dalam kitab Minhajul Abidin ini, terjemahan ini, supaya dapat berguru dan menjadi murid kepada seorang tokoh besar, iaitu Imam Ghazali. Melalui apa? Kita baca kitabnya, ataupun pengajian kitab karangan beliau. Walaupun tak pernah nampak ini, tapi Hujatul Islam ni itulah dia. Ulama adalah pewaris Nabi. Hadis riwayat Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, al-ulama warathatul anbiya. Maknanya para alim ini waris bagi para nabi. Itulah maksudnya, kita lihat ambil pada ulama lah. Tuan-tuan pandai terus buka kitab hadis, faham hadis terus, bolehlah, masya-Allah. Tapi saya kena lihat apa kata ulama, tafsiran itu. Orang tak faham tafsiran itu. Ulama juga termasuk dalam golongan istimewa yang memberi syafaat di hari akhirat kelak dengan keizinan Allah Ta'ala. Ini pula daripada Utsman bin Affan. Hadis riwayat Imam Ibn Majah. Yashfa'u yawmal qiyamah thalathatun, al-anbiya'u, thumma al-ulama, thumma syuhada. Ada tiga. Akan memberi syafaat pada hari akhirat nanti, hari kiamat nanti, oleh tiga golongan. Siapa? Yang pertama, para nabi. Kita ada Rasulullah SAW, insyaAllah. Ada umat lain pun nanti akan jumpa nabi-nabi mereka, tapi bila mereka tak mampu memberi syafaat, mereka terus jumpa pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW syafaatul ammah, syafaat umum, beri pertolongan pada semua je, siapa saja, termasuk umat-umat tidak. Tapi spesialnya kita ini ialah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dia ada syafaatul khasah, khusus. Apa khususnya? Daripada ditentukan masuk dalam api neraka, tak jadi masuk api neraka. Dalam api neraka dikeluarkan masuk dalam syurga. Dalam syurga dinaikkan tingkatan-tingkatannya. Itu syafaat Rasulullah SAW. Jadi banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah SAW. Ada setengah ulama kata banyak juga pahala-pahala yang diambil. Pahala kita jadilah orang muflis kan, jadi mau diambil pahalanya. Tapi ada pahala yang tidak diambil, iaitu hak untuk orang yang melakukan. Apa dia? Iaitu selawat Rasulullah SAW. Dia khusus. Itu kita banyaklah selawat Rasulullah SAW. Jadi selawat lah tuan-tuan. Nak selawat Ibrahimiyah pun boleh juga, yang masih baca akhir-akhir itu. Dia ada dalam sanad hadis Rasulullah SAW. Yang kedua ialah ulama. Yang boleh beri syafaat ialah ulama, orang-orang alim. Dan kemudian syuhada, para syahid. Tiga inilah yang boleh memberi syafaat. Syafaat ni apa? Pertolongan. Pertolongan. Kita mohon pertolongan dengan izin Allah Ta'ala. Tapi ada juga daripada umat Rasulullah SAW yang tidak dapat syafaat daripadanya, baginda Rasulullah SAW, kerana mereka berpaling setelah kewafatan Rasulullah SAW. Mereka tak beriman kepada Rasulullah SAW. Itulah. Baik, perkara yang keempat, untuk memberi nafas baru dalam pengajian ilmu tasawuf dan perhayatannya. Kerana sekarang pada zaman kebendaan ini sudah nampak tanda-tanda orang kurang berminat untuk mempelajari, memahami dan seterusnya mengamalkan ilmu. Yalah, ilmu ni ilmu dalam lah. Jadi nak faham ni pun kena banyak mujahadah juga lah. Kena banyak zikrullah juga. Ini dah akhir zaman ni. Akhir zaman. Kalau kita lihat banyak
apa itu pandangan-pandangan berkaitan dengan kemunculan Dajjal. Ketika itu manusia dah tak ada makan minum dan antara makan apa zikrullah. Tapi kalau tuan-tuan nak try amalan zikir yang membawa kepada kekenyangan ataupun tidak dahaga, bolehlah amal apa berzikir itu. Nanti ada tuan-tuan akan rasa kenyang lah. Macam tu. Betul lah apa yang kata para ulama maksudnya zikir ini agak tu je makanan kita zikir. Akan rasa sekiranya hal ini berterusan dan berlarutan, ilmu ini akan dilupakan dan kemungkinan ajaran yang diabaikan dan tidak dihayati lagi, hilang habis. Dalam kita ni, sedangkan ilmu tasawuf ini merupakan fardu ain yang wajib dipelajari dan dihayati oleh setiap individu muslim dan muslimat demi mendapat kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Jadi ilmu ini juga wajib kita belajar. Banyak kitab-kitab yang lain juga. Saya pilih kitab ni lah. Penawar bagi hati pun sama juga. Kitab itu antara perkara yang wajib kita belajar. Mudah-mudahan kita boleh insafi diri kita, kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala ini, kita boleh beramal dan keadaan kita sebagai hamba, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang itu dulu insyaAllah. Untuk malam ni kita akan sambung lagi bulan depan berkaitan ni. Saya guna kitab ni lah, kitab Minhajul Abidin ni. Tapi dia ada 2 jilid ni, Ustaz Kedarul Iman. Dia ada 2 jilid. Dia jadi tebal ni sebab digabung dengan nas Arabnya. Tapi kita bahasa Melayu lah tuan. Tak ada Arab. Ya. Wallahu a'lam. Jadi yang baik datang dari Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Tak ampun, tak maaf. Jadi saya tambahkan dengan tasbih kafarah dan sallallahu. Subhanallah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بشمسك أبدا أبدا برحمتك. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وعملا صالحا يا رب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله